Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi nurja'un. Wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan menyambung tafsiran ayat-ayat pilihan daripada Al-Quranul Karim. Dan pada hari ini kita memilih untuk mentafsirkan 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Surah Al-Alaq merupakan surah yang ke-96 di dalam surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah yang mempunyai 19 ayat. Kenapa ayat ini dipilih pada malam ini? Sebab dia merupakan ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 hari bulan Ramadan. Genap 3 tahun berturut-turut pada bulan Ramadan, Rasulullah berkhalwat di atas Jabal Nur di Gua Hira. Pada tahun yang ketiga, pada 17 hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq ini. Pada ketika itu Rasulullah sedang berkhalwat, bersunyi diri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala di Jabal Nur. Datang malaikat Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kata, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca dan saya tidak tahu menulis. Malaikat Jibril peluk lagi, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad masih lagi menjawab, "Ma ana biqari." Lalu malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad, dia kata, "Ikut aku ya Muhammad." Lalu malaikat Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi Muhammad pun ikut, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi Muhammad sebagai anak murid, malaikat Jibril sebagai cikgu. Apabila cikgu kata kepada anak murid, suruh baca, anak murid menjadikan alasan tak pandai sebagai alasan tak nak belajar. Habis, guru boleh berputus asa. Guru berkata, "Lantak kamulah nak belajar-belajar, tak nak sudah?" Tidak. Guru memeluk lagi anak murid, naikkan semangat dalaman. Sampai 3 kali dia kata, "Ikut aku ya Muhammad."
apabila semangat dalaman itu datang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan sekalian alam. Jadi seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak memulakan sesuatu, kita membaca nama Allah. Aku buat kerja dengan nama Allah. Aku membaca Al-Quran dengan nama Allah. Aku bawa kereta dengan nama Allah. Iqra ini bukan bermakna ambil buku baca saja. Tapi Iqra dengan makna perhatikanlah. Iqra dengan makna renunglah. Iqra dengan makna kajilah. Tengok situasi, tengok market. Kalau nak main saham, kena tengok indeks komposit macam mana, Dow Jones macam mana, Wall Street macam mana. Buat kajian. Jadi Iqra itu dengan makna buat kajian, perhatikanlah, bacalah, tengoklah. Jadi bukan bermakna ambil buku baca sahaja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, buatlah kerja, buatlah sesuatu dengan nama Tuhanmu allazi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan kamu. Yang menciptakan sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan al-insan. Tengok Allah Subhanahu wa taala menamakan manusia ni sebagai al-insan. Sebagai orang yang mudah lupa, sebagai pelupa. Sebab manusia seringkali melupai akan penciptanya. Manusia seringkali melupai akan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Daripada air mani. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap kamu berasal daripada Nabi Adam dan Nabi Adam ini berasal daripada tanah. Daripada sari tanah inilah. Yang kamu makan ini semuanya berasal daripada bumi. Maka Allah menjadikan air mani sebagai benih untuk menciptakan anak cucu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kalau manusia tidak melupai akan asal usulnya, manusia akan tahu betapa hinanya diri mereka. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia daripada air mani yang kotor, air mani yang pekat, yang keruh. Kemudian Allah boleh menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah. Jika sekiranya hamba-Nya memohon, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bagi, akan memakbulkan doanya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kamu wahai Muhammad tentangku, kamu bagi tahu bahawa aku ini qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan memakbulkan setiap doa yang didoakan. Allazi 'allama bil qalam.
Allah lah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ada sebab supaya dapat mengelak tohmahan yang dikemukakan oleh Quraisy dan Orientalis serta musuh-musuh Islam sepanjang zaman yang mengatakan bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hasil daripada ciptaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang reka. Apabila Allah melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, maka secara automatik tuduhan tersebut ditolak oleh orang kafir Quraisy sendiri. Bohong. Macam mana seorang yang tidak tahu membaca, seorang yang tidak tahu menulis, mampu mencipta ayat-ayat seperti Al-Quran yang boleh mengalahkan ahli-ahli sastrawan Arab. Allazi 'allama bil qalam. Iaitulah Tuhan yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Melalui ayat yang Ustaz tafsirkan pada malam ini, Ustaz mau menguraikan beberapa perkara berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebaik sahaja turunnya surah Al-Alaq, iaitulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bermakna Nabi Muhammad telah pun dilantik menjadi Nabi. Apa takrif Nabi? Seorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, tetapi tidak disuruh menyampaikan kepada orang lain. Untuk diri dia sendiri sahaja. Namun, apabila turun, Ya ayyuhal mujassir, wahai orang yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan kepada manusia. Bermakna Rasulullah telah pun dilantik menjadi Rasul. Sebaik sahaja turunnya ayat Ya ayyuhal mujassir, Rasulullah mula berdakwah kepada isterinya Khadijah. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada rakan karibnya yang rapat, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq dan juga beberapa yang lain, termasuk Abdurrahman bin Auf yang Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berdakwah kepada Ali bin Abi Thalib yang berada di bawah jagaannya pada ketika itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberi amaran kepada orang ramai, lalu Rasulullah pagi-pagi lagi naik di atas bukit Safa. Rasulullah naik di bukit Safa, Rasulullah panggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Ab, yang tak boleh datang, hantar wakil. Nabi Muhammad tidak pernah panggil orang. Apabila dia panggil, mesti ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan. Apabila orang ramai telah pun berkumpul, Nabi Muhammad tes sama ada orang yang berada di hadapannya ini sikoh kepada dia ataupun tidak, percaya kepadanya ataupun tidak. Lalu Nabi Muhammad tanya, Ara'aitum law akhbartukum anna khailan tusabbihukum alastu musaddiqi? Apa pandangan tuan-tuan kalau saya katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais ini ada suatu pasukan tentera berkuda yang akan menyerang tuan-tuan pada pagi besok? Adakah tuan-tuan percaya? Serentak orang kafir Quraisy menjawab, Ma jarrabna alaika kaziba. Kami tidak pernah dengar lagi kamu dusta, wahai Muhammad. Kami percaya, kami percaya.
Apabila orang sudah percaya kepada kita, itulah saat yang paling sesuai untuk kita sampaikan dakwah, kita bagi amaran kepada mereka. Lalu Nabi Muhammad pun berkata, inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan daripada sisi Tuhan yang maha pedih seksaannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad terdengar, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihaza jama'tana, adakah kerana nak beritahu Islam kamu kumpul kami ramai-ramai pada pagi ini? Siapa yang cakap? Abu Lahab. Apabila Abu Lahab kata celaka kamu wahai Muhammad, Abu Lahab ingat dia kata celaka kepada Nabi Muhammad. Rupa-rupanya tidak. Dia kata celaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lalu Allah berkata, wahai Muhammad, kamu diam. Mereka itu dia berkata celaka kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, tiada Abi Lahab, maka celakalah seluruh batang tubuh Abu Lahab. Apabila Allah kata celaka, celakanya sampai hari kiamat. Apabila Allah kata celaka, setiap kali kita membaca surah Al-Lahab, kita akan kata celaka kepada Abu Lahab. Apabila Allah kata celaka, celakanya sampai hari kiamat. Sebaik sahaja Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ini, surah Al-Alaq, di Jabal Nur, di Gua Hira. Rasulullah merasakan keadaan yang amat takut, menyebabkan Rasulullah berlari turun daripada puncak Jabal Nur yang mempunyai ketinggian 2,500 kaki. Berlari turun seolah-olahnya dalam keadaan mahu membunuh diri. Apabila sampai di rumah, cepat-cepat Rasulullah kata kepada isterinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutlah aku, selimutlah aku, selimutlah aku. Cepat-cepat Khadijah menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah masih lagi mengatakan, aku takut Allah Subhanahu wa taala menghina aku. Aku takut Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku, marah kepadaku. Lalu Khadijah sebagai isteri yang baik, dia berkata kepada Rasulullah, demi Allah, kamu adalah orang yang baik. Demi Allah, kamu adalah orang yang menyambung silaturahim. Demi Allah, kamu adalah orang yang jujur dan amanah. Demi Allah, Allah tidak akan hina kamu. Tidak cukup Khadijah menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah masih lagi berada dalam keadaan ketakutan. Lalu Khadijah bawa Rasulullah bertemu dengan seorang ahli kitab yang alim pada zamannya, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah Waraqah bin Naufal. Apabila bertemu dengan Waraqah bin Naufal, dia bertanya, wahai Muhammad, apa yang engkau lalui? Nabi Muhammad kata, ketika aku sedang berkhalwat, bersunyi diri beribadat di Jabal Nur, tiba-tiba datang orang peluk di belakangku, lalu dia berkata, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Lalu aku menjawab, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca dan aku tidak tahu menulis. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hazihi an-namus. Yang datang kepada kamu itu ialah an-namus, malaikat Jibril, allazi unzila ala Musa wa Isa, yang pernah datang kepada Nabi Musa, yang pernah datang kepada Nabi Isa. Ya laitani kuntu syababan, alangkah baiknya aku masih muda belia, aku akan memberi pertolongan kepadamu ketika mana kaummu mengeluarkanmu daripada kampung halamanmu. Tersentak Nabi Muhammad, adakah kaumku akan mengeluarkanku daripada kampung halamanku?
Lalu Warakah bin Naufal kata, tidak ada seorang pun orang yang seperti kamu sebelum daripada ini tidak dikeluarkan oleh kaumnya daripada kampung halamannya. Sayangnya Warakah bin Naufal mati dahulu sebelum dia melihat bagaimana Quraisy menghalau keluar Nabi Muhammad daripada bumi Mekah. Apakah pengajaran yang berlaku di sini? Pengajarannya ialah bagaimana ahli kitab Warakah bin Naufal dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia mengenal anak-anak sendiri. Patutlah Allah sebut di dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kisah Warakah bin Naufal ini jelas. Dia tahu bahawa Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Dia tahu yang datang itu ialah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa, yang pernah datang kepada Nabi Isa menurunkan wahyu, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad dan bersedia untuk membantu Nabi Muhammad ketika kaumnya mengeluarkan daripada kampung halamannya. Bukan itu sahaja, banyak lagi bukti lain yang menunjukkan bahawa ahli kitab memang mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, Abu Talib bawa Nabi Muhammad berniaga ke negeri Syam. Sampai di suatu tempat bernama Al-Busra, dia bertemu dengan seorang rahib bernama Buhairah. Apabila Buhairah keluar daripada gerejanya, dia terdengar batu mengucap salam, kayu memberi salam, dan dia tahu di dalam kitab Injil batu dan kayu tidak akan memberi salam melainkan kepada Nabi. Lalu dia tahu di sekitar daripada gerejanya ada Nabi ataupun bakal menjadi Nabi. Dia pun pusing ke sana, pusing ke sana. Dia bertemu dengan rombongan Abu Talib. Dan dia mengajak rombongan tersebut makan malam di rumahnya. Dan Abu Talib bersetuju. Pada malam tersebut semua hadir untuk makan malam kecuali Muhammad diperintahkan menjaga barang-barang. Apabila rahib melihat yang datang tidak ada tanda-tanda kenabian, lalu dia tanya Abu Talib, wahai Abu Talib, ada orang lain lagi? Abu Talib kata dah tak ada dah, kecuali seorang budak. Pergi panggil budak itu. Apabila Nabi Muhammad datang, dia tengok sahaja Nabi Muhammad, dia tahu ini adalah Nabi akhir zaman. Lalu dia tes, wahai Abu Talib, adakah budak ini anak kamu? Abu Talib kata, ya, dia merupakan anakku. Lalu rahib itu berkata, bohong. Tidak sepatutnya, tidak sayugia budak ini masih mempunyai ayah. Tidak sepatutnya budak ini masih mempunyai ayah. Lalu Abu Talib berkata, benar, dia adalah anak saudaraku. Ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu rahib itu berkata, wahai Abu Talib, jangan kamu bawa budak ini pergi ke negeri Syam, ke Palestin, ke Jordan, ke Mesir, ke Syria, ke Iraq, ke Lebanon. Nanti Yahudi tengok dia, Yahudi akan bunuh dia. Cepat-cepat Abu Talib bawa Nabi Muhammad kembali semula ke Mekah dan Nabi Muhammad bekerja sebagai mengembala kambing. Jadi kesimpulan daripada peristiwa ini, benarlah firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa sebenarnya ahli kitab mereka itu kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kesimpulan daripada ayat yang kita tafsirkan pada malam ini,
Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya apabila memulakan sesuatu kerja, dimulakan dengan menyebut nama Allah. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu allazi khalaq, yang telah menciptakan sekalian alam. Naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua, asal usul kita ini jahil, tidak tahu, tapi Allah lah yang mengajar kita dengan pen dan pena, sehingga akhirnya kita pandai membaca dan kita pandai menulis. Dan yang ketiga, kita kena ingat akan asal usul manusia. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia daripada seketul darah beku yang 40 hari pertama dalam rahim mak kita dalam bentuk air mani. 40 hari berikutnya dalam bentuk ketulan darah. 40 hari berikutnya barulah ditiupkan roh. Fayuktabu bi arba'i kalimat, ditulis 4 perkara. Rezeki dia, ajal dia, sama ada bahagia ataupun derita. Dan yang last sekali, allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah lah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Asalnya Nabi Muhammad dalam keadaan ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Apabila malaikat Jibril telah pun menaikkan semangat dalaman Rasulullah, akhirnya Rasulullah berjaya sekali khatam diperdengarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril apabila tiba hari bulan Ramadan. Pada tahun Rasulullah nak wafat, 2 kali khatam Al-Quran diperdengarkan kepada malaikat Jibril alaihimussalatu wassalam. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada, ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini, jundum min junudik, daripada bala tentera dan tenteramu, tusibu bihi man tasya, dia boleh menimpa dan mengenai sesiapa yang engkau kehendaki, wa tasrifuhu amman tasya, dan dia menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna, ya Allah, jauhkanlah wabak ini daripada kami, wa an ahlina, daripada kaum keluarga kami, wa an buyutina, daripada rumah-rumah kami, wa azwajina, daripada isteri kami, wa zararina, daripada anak cucu kami, wa biladina, daripada negara kami, wa biladil muslimin, dan negara-negara umat Islam. Allahumma hfazna mimma nakhafu wa nahzar, ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Wa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengasih daripada segala yang pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.